Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Penzina lelaki tidak boleh berkahwin melainkan dengan penzina perempuan. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, daripada ayahnya, daripada datuknya maksudnya Abdullah bin Amr bin Al-As, bahawa Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi membawa tawanan perang di Mekah. Yang ini membawa lari lah, bawa lari ke Madinah. Wa kana bi Makkah baghi, di Makkah pada ketika itu ada pelacur, seorang pelacur dipanggil atau dikenali dengan Anak. Anak itu adalah teman wanitanya, teman wanita Marsad dulunya. Qala, kata Marsad, saya pun selepas itu pergi bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya tanya dia, wahai Rasulullah, bolehkah saya mengahwini anak? Kata Marsad, Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan saya. Lalu turunlah firman Allah ini, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Penzina wanita tidak, ada beberapa maknanya, kita ambil satu makna saja dulu. Tidak boleh dikahwini kecuali oleh penzina lelaki atau musyrik. Nabi SAW pun memanggil saya dan membaca ayat ini di hadapan saya, seraya baginda bersabda, la tankih, jangan engkau kahwini dia. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, penzina lelaki yang telah disebat, yang telah kena sebat, tidak boleh berkahwin melainkan dengan wanita seumpamanya, wanita sepertinya, ataupun dengan orang sepertinya. Orang itu maksudnya wanita lah. Wa qala Abu Ma'mar berkata, haddatsana Habib al-Muallim an Amr bin Shu'aib, bab tentang orang yang memerdekakan hambanya kemudian mengahwininya. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memerdekakan hamba sahaya perempuannya dan mengahwininya, dia mendapat 2 pahala. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW memerdekakan Safiyah dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai mas kahwinnya. Sekat itu. Ini bab firman Allah, Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Kalau sebut di dalam hadis itu sambungannya, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan
dengan sambungan dia, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Itu ayatnya. Jadi Imam Abu Daud ambil bubuh dalam tajuk dia tu yang tidak tersebut di dalam hadis ini. Dia nak ceritanya sekali lah turunnya, sekali. Cuma dia, oleh kerana persoalan dia tu, dia nak menikah dengan penzina perempuan, iaitu anak tu, maka dibaca wazaniyatu la yankihuha. Dibaca, padahalnya turunnya sekali. Itu sebab Imam Abu Daud dalam tajuk dia, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Sedangkan dalam hadis tak ada sebut tu. Dalam hadis ni ada sebut sambungannya, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Itu saja. Cuma kalau kita tengok pada hadis yang kedua, ada sesuailah ayat ni dengan hadis itu. Sebab la yankihu zanil majlud illa mithlahu. Waktu adalah sesuai dengan tajuk yang Imam Abu Daud buat tu. Kalau nak kira hadis yang pertama tanpa mengambil kira awal ayat ni, tidak sesuai lah tajuk tu. Tidak sesuai. Tetapi dia nak ceritanya benda ni mari turun sekali bersama-sama, tidak kata suku-suku. Termasuklah juga hujung ayat tu, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, sekali juga. Baiklah, kita pergi kepada hadis ini. Ceritanya Marthad bin Abi Marthad ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salah seorang sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar dan telah mati syahid dalam peperangan Ar-Raji', Ghazwatir Raji', iaitu pada bulan Safar tahun yang ketiga atau keempat. Dan dia ni sebaya dengan Nabi SAW. Jadi cerita dianya, hijrah dia di kalangan sahabatnya, hijrah dia buat lari. Di Mekah ada tawanan-tawanan perang orang-orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir Mekah, dan mereka ditahan di sana. Dia pergi buat lari lah, melepaskan mereka itu daripada tahanan. Adanya dia pikul pun ada, hak tak larat jalan, dia pikul pun ada, hak dia pimpin pun ada, macam-macam lah. Itu salah satu hijrah dia, nak buat lari. Hadis ini sebenarnya hadis yang pendek. Dalam Tirmizi dan Nasa'i ada sebut dengan lebih panjang lagi. Ceritanya boleh kita lihat, sebab dalam kitab Badlul Majhud ni dia petik daripada kitab tu pada muka surat 16, boleh tengok. Ini lafaz Tirmizi. Dia kata ada seorang lelaki bernama Marthad bin Abi Marthad. Dia membawa tawanan perang dari Mekah ke Madinah. Yang dia buat lari lah. Di sana, di Mekah pada ketika itu ada seorang pelacur yang dikenali dengan Anak. Namanya Anak. Anak ni teman wanitanya semasa dulu, semasa jahiliah dulu, saing dia, teman wanita. Dia telah berjanji untuk buat lari satu orang tawanan di Mekah. Macam mana dia rayak tu? Mungkin adalah cara-cara isyarat-isyarat dia. Qala, kata dia cerita ni, Marthad ni cerita, saya pun pergi sampai saya berada di bawah bayang satu dinding pada waktu malam yang cerah bulannya. Di situ ada bayang balik dinding tu, jadi gelaplah sikit. Dia pergi duduk situ. Tiba-tiba mari Anak
Dia nampak bayang orang tu, dia nampak macam orang duduk bergerak tu. Dekat dinding tu. Bila dia mari dekat, dia kenal saya lah, dia kata. Dia kenal saya. Dia pun kata, Marsad. Saya pun jawab, kata Marsad. Marsad. Ya, Marsad. Faqalat, perempuan itu pun kata, marhaban wa ahlan, halumma fabit indana al-lailah. Selamat datang, kata dia. Marilah malam ni bermalam di rumah kita. Dia kata. Qala, kata Marsad, saya pun jawab kata ke dia lah, wahai anak, Allah telah mengharamkan perzinaan. Tak boleh. Allah telah mengharamkan perzinaan. Qalat, dah dia kata lagu tu hak perempuan tu bertepik lah. Kalau tidak dia senyap tadi. Dia pun kata, ya ahlal khiyam, hadha ar-rajul yahmilu usara'akum. Wahai orang-orang yang ada di sini, penghuni khemah-khemah ni ada orang nak bawa lari tawanan ni, kata dia. Dia berteriak gitu, kata derah. Kata Marsad, maka saya diikuti oleh 8 orang kejar saya, 8 orang. Dan saya ikut jalan Khandamah. Bila sampai ke satu gua di situ, saya masuk dalam gua. Mereka pun mari sampai duduk di atas kepala saya betul-betul, kata dia. Dan kecing kena atas kepala saya, kata dia. Dia kecing situ kena atas kepala saya. Tapi tak nampak. Dia kata dia tak nampak saya. Tuhan beri, tak nampak dia betul. Lepas tu bila mereka tu balik, saya pun patah balik semula, pergi semula, nak pergi ambil seorang sahabat yang kena tawan tu. Saya pun pergi tu boleh ambil lah. Dan pikul dia berat, kata dia. Dia berat. Dia berat. Wa kana rajulan thaqilan. Dia berat, kata dia. Sehingga apabila saya bawa dia sampai ke satu kawasan yang ada rumput idkhir, saya pun pecahlah belenggu-belenggu dan rantai yang mengikat dia tu, pecah situ. Lepas tu duduk pikul lagi. Dan betul-betul dia memenatkan saya lah, kata dia. Pedak. Sehinggalah sampai ke Madinah. Boleh jadilah tak boleh nak berjalan ke, kena pukul kuat ke lagu mana, kau boleh jadi. Saya pun pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata, wahai Rasulullah, bolehkah saya bernikah dengan anak? Tadi cerita anak tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata apa. Dia tak jawab soalan saya itu. Sehinggalah turun, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Inilah berdasarkan riwayat ni, Imam Abu Daud ambil awal dia tu. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud ni dia rangkah, tak ada awal tu, yang kedua je ada. Maknanya dia turun sekali dah turun. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi ni pun tak ada sebut wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang sebenarnya hak tu pun sekali juga. Jadi tu ayat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, wahai Marsad, orang penzina lelaki tidak boleh mengahwini kecuali penzina perempuan ataupun orang perempuan musyrik. Penzina perempuan tidak boleh tidak akan dikahwini, tidak boleh dikahwini kecuali oleh penzina lelaki ataupun orang lelaki musyrik. Oleh itu janganlah kamu kahwininya, tak sah nikah. Itu cerita. Ini cerita anak. Jadi apa maksud ayat ni? Tak boleh nikah tu haram kah? Tidak boleh menikah.
Jadi kalau nak kira berdasarkan zahir dia ni, ini orang panggil ayat khabar, cerita. Penzina lelaki tidak boleh mengahwini penzina perempuan, kecuali penzina perempuan. Begitu juga sebaliknya, penzina perempuan tidak boleh dikahwini kecuali oleh penzina lelaki. Kalau maksudnya tidak boleh gitu, nak cerita saja, nescaya kita akan mengatakan tak betul. Berapa ramai orang yang lelaki penzina, dia menikah bukan dengan penzina apa? Dia menikah dengan orang baik-baik. Begitu juga sebaliknya, berapa ramai perempuan yang berzina nikah dengan lelaki yang tidak berzina. Jadi kalau cerita mana penzina lelaki tidak boleh berkahwin, tidak boleh berkahwin melainkan dengan penzina perempuan, mana tidak akan berlaku, tak boleh. Supaya Tuhan buat kapal-kapal orang hak mati tak boleh bergerak. Begitulah. Kalau cerita tak boleh bergerak, kau tak boleh makan, kau tak boleh minum, kau gapo, kau kita kata gitu. Jadi apakah ini semata-mata cerita, atau di sebalik cerita itu ia juga mengandungi larangan? Larangan. Maka orang yang mengatakan di sini ayat cerita dan dia tidak semata-mata cerita, dia nak ayat larang. Larang. Berapa banyak dalam bahasa Arab ni, dalam Quran, dalam hadis digunakan dalam bentuk cerita, tapi maksudnya larang. Jadi bila anak kita ke siapa-siapa tanya ke, tanya kita, ni babi boleh makan ke orang Islam? Kita kata orang Islam tak boleh makan babi. Cerita tu, tapi cerita tu mengandungi larangan juga. Jadi bila tak boleh, kamu jangan makanlah. Gitu. Ni pun dah tak boleh, kamu janganlah menikah. Maksudnya penzina lelaki jangan menikah kecuali dengan penzina perempuan. Jadi apa maknanya? Jadi tak boleh kah penzina lelaki ni dia menikah dengan orang molek-molek? Tak sah kah? Atau lagu mana? Itu banyak persoalan di situ. Satu. Yang keduanya, di sini dia nak cerita kebiasaan. Kebiasaan. Misalnya kita kata hak ni dia sebut hak berat, hak boleh terima penzina perempuan tidak ada kecuali penzina lelaki. Dia boleh terima dengan mudah sebab dia pun lagu tu juga. Begitu juga sebaliknya, orang perempuan, penzina perempuan dia boleh terima dengan mudah. Kalau penzina lelaki tak rasa muka dia pun lagu tu juga. Jadi nak lebih-lebih lagu mana? Dia pun lagu tu. Begitu juga maksud ayat ni, dia nak pergi lebih jauh lagi. Cuma dia royak hak paling tinggi. Orang ni kalau dia kena, dia tu tak tahu tak cara ke tudung ke apa, bagi dia orang perempuan serupa aja, tudung atau tak tudung, bahkan lebih comel kalau tak tudung. Jadi hak yang akan menikah dengan hak tidak bertudung tu, hak jenis itulah, hak jenis suka lagu tu. Dia nak ayat tabiat manusia, kebiasaan manusia gitu. Dia boleh terima. Kalau orang tu menganggap tudung ni kepada perempuan sebagai sesuatu yang wajib, dia tak akan nak kepada perempuan hak lagu tu. Hak nak hak lagu tu hak serupa dengan dia lah. Itu maksud dia sini. Yang ketiganya, penzina lelaki tidak akan mengahwini kecuali penzina perempuan. Mana? Dia tak boleh terima lah, benda tu tak boleh terima. Dia tak boleh terima apa ni? La yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Hak ni yang ketiganya, apa dia? Kita kata dia ada kait dengan peristiwa latar belakang ayat ni tu. Semasa ayat ni tu nanti kita baca beberapa pendapat di sini. Jadi nak buat kesimpulan dulu. Dia ada kaitan dengan hak peristiwa zaman ni. Jadi tidak akan menikah penzina, lelaki tidak akan
menikah melainkan dengan penzina perempuan atau musyrik. Maknanya dia ni orang kafir. Kalau orang Islam tidak akan menikah dengan orang yang perempuan yang menganggap zina itu halal, ataupun orang perempuan musyrik. Sebab apa dia tak menikah? Tak akan menikah. Macam mana dia nak menikah dah? Orang kafir. Orang kafir nak menikah lagu mana? Perempuan tu kafir. Kita orang Islam, dia tak akan boleh menikah, tidak akan menikah, melainkan dengan hak kafir jugalah. Kalau dia kafir, kalau Islam tak akan, dan tak boleh lagu tu, tak boleh. Sebab apa dia sebut di sini? Bukan penzina perempuan sahaja, tetapi musyrikatan. Maksudnya perempuan musyrikah, perempuan syirik. Sedangkan kita kata, macam mana nak menikah dengan perempuan syirik? Kita orang Islam tak boleh nikah. Jadi bila kata dia tidak akan menikah kecuali dengan orang musyrik, bermaknanya orang berzina ni dia musyrik juga. Orang mukmin tidak musyrik, tidak akan menikah gitu. Sebab apa? Kita tengok pada hujung ayat tu, dia kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Keadaan itu, perkara itu diharamkan kepada orang mukmin, yakni menikah dengan orang yang perempuan berzina yang menganggap perzinaan itu halal. Yang kedua, menikah dengan perempuan musyrikah ataupun perempuan syirik. Hak tu diharamkan juga kepada orang mukmin, tak boleh juga. Perempuan yang berzina yang menganggap halal zina tu, dia akan jadi kafir dah lah. Bila begitu, tak bolehlah menikah. Orang berzina ni walaupun dia mukmin, dia tidak menganggap zina itu halal, dia masih Islam lagi. Jadi dia boleh nikah ke dengan perempuan berzina yang menganggap zina tu halal? Tak boleh. Sebab itu kafir, sebab dia Islam. Walaupun dia berzina, dia tidak menganggap perzinaan itu halal, dia masih Islam. Jadi dia tak boleh nikah dengan perempuan berzina yang menganggap perzinaan itu halal. Serupa dengan dia tak boleh nikah dengan musyrikah, perempuan syirik, orang kafir. Sebab itu diharamkan kepada orang mukmin di dalam ayat seterusnya, di hujung ayat tu. Itu maksud dia. Jadi ada beberapa di sini, tak apalah. Pada muka surat 17 tu kita tengok, ni berdasarkan dalam kitab sebut saat ni lah, lebih kurang saat ni je. Cuma dia sebut tu panjang. Dia kata ahli ta'wil khilaf tentang maksud ayat ini. Ahli tafsir lah, ada yang kata ayat ni turun berhubung dengan orang yang minta izin dengan Rasulullah SAW nak menikah dengan perempuan-perempuan yang terkenal dengan perzinaan dari kalangan ahli syirik, yang ni orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka itu, perempuan-perempuan itu adalah ashab rayat. Ashab rayat ni dia pasal bendera di rumah dia, di zaman jahiliah, menyewakan diri mereka. Jadi berzina lah. Bila dia pasal bendera di rumah ni, mana dia menyatakan kesediaan dia menerima tetamu. Menerima tetamu itu hak berlaku di zaman jahiliah. Jadi tanya boleh ke nak menikah dengan hak lagu tu? Dan hak lagu tu memang musyrikah lah, orang kafir lah. Jadi Allah SWT menurunkan pengharaman orang-orang mukmin kepada orang-orang mukmin untuk mengahwini pelacur-pelacur tadi. Sebab satunya pelacur tu dia pezina dan tak ada kena-mengena dengan Islam. Dia memang dia menganggap perzinaan itu halal, tak kisah, tak ada gapo apa kepada dia. Ataupun musyrik. Dua tu, antara dua tu. Musyrik itu mesti ada, mesti ada. Jadi ada orang sahabat tanya boleh ke nak menikah? Apa kita kata tanyanya, tidakkah mereka tahu tak boleh menikah dengan orang kafir ni? Pada masa tu dia pengharaman berkahwin dengan orang kafir ni tidak sekaligus. Tidak sekaligus, sepuarak tu lah juga. Di peringkat permulaannya memang boleh orang kafir nikah dengan orang Islam, bahkan dalam syariat dulu. Kalau tidak, kita akan jadi muskil lagu mana Asia tu
Jadi bini Fir'aun, bukan main-main, bukan calon-calon kafir. Bapak kafir, kepala kafir kita kata. Asiah paling perempuan yang paling istimewa. Hak Nabi sebut. Itu bini siapa? Bini orang kafir. Jadi lagu mana menikah orang kafir? Itu kena faham. Syariat dulu dia tak apa. Bahkan syariat Nabi kita pun di peringkat awalnya tak apa. Berapa ramai orang Islam menikah dengan orang kafir? Menikah dengan orang kafir. Bahkan anak Nabi disebut-sebut, dikatakan akan menikah dengan anak Abu Lahab. Tak apa. Memang ada berlaku lagu tu. Bahkan kita tengok Zainab, anak Nabi SAW, Islam nikah dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi' dalam perang Badar tu kena tawan. Benda Abu Al-As kafir. Ini semua menunjukkan boleh. Jadi sahabat-sahabat ni tanyalah, boleh ke? Jawab Nabi SAW, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, itu diharamkan kepada orang-orang mukmin, tak boleh. Kalau ada perkara je musyrikah kafir tu tak boleh dah. Ni lagi ada pula perkara yang kedua, iaitu dia ni penzina pula. Jadi tidak sesuai dengan kita. Jadi itu diharamkan kepada orang-orang mukmin, tak boleh. Ini sebenarnya pendapat ni paling baik dalam banyak-banyak pendapat. Nanti kita akan sebut pula yang lain pula. Ada pula satu golongan yang lain, dia kata makna ayat ni, penzina lelaki tidak akan yazni, la yazni, tidak akan berzina melainkan dengan wanita penzina ataupun musyrik, dan sebaliknya. Jadi hak dalam ayat la yankihu itu dengan makna apa dia? Bukan makna menikah. Bukan dengan makna menikah. Sebab perkataan nikah ni dalam bahasa Arab dia ada dua makna. Khilaf ulama tu hak makna sebenarnya, hak makna pinjaman. Ada yang mengatakan nikah dengan makna bersetubuh, jima. Hak itulah makna asal bagi nikah. Nikah dengan makna akad nikah, berkahwin tu, menjalinkan hubungan sebagai suami isteri dengan adakan akad nikah, itu makna pinjaman, kata dia, bukan makna sebenar. Ada yang mengatakan sebaliknya. Tak apalah, itu dari segi ahli bahasa. Dia kata hak sebaliknya, yang ini nikah tu dengan makna akad nikah lah, dengan makna persetubuhan itu makna pinjaman, kata dia, bukan makna hak sebenar. Jadi kata dia di sini azani la yankihu, ini bukan makna menikah, bukan makna menikah, tapi dengan makna bersetubuh, dengan makna wati, dengan makna jimuk. Begitu. Sebab itu dia kata qalu wa ma'na nikah fi hadzal mawdi' al-jima'. Maksud nikah di sini ialah jima'. Penzina lelaki tidak akan berzina, tidak akan berzina, bukan tidak akan bernikah, tidak akan berzina kecuali dengan penzina perempuan atau musyrikah. Penzina perempuan itu maksudnya sama ada orang Islam ke ataupun orang musyrikah, tak kira lah. Ini mengikut hak kebiasaannya. Kebiasaan begitulah. Tapi tidak semestinya ya dia bersetubuh tu dengan penzina semua. Nanti boleh jadi dia rogoh. Kalau rogoh tu hak perempuan tu bukan penzina, bukan kerja dia tu sebagai pelacur. Jadi dia cerita ni hak kebiasaannya berlaku. Hak kebiasaan berlakunya gitulah. Iaitu dia sama-sama serupa dia buat kerja tu. Ataupun dengan perempuan musyrik. Sebab bagi perempuan musyrik dia tak tahu halal haram ke apa. Kalau orang mukmin sebenarnya tak boleh, dia tidak akan berlaku. Begitu juga kalau lelaki ke atau perempuan mukmin, dia tidak akan berzina. Maknanya yang sebenar, mukmin yang sebenar.
Jadi hak ni penzina perempuan ni bukan mukmin yang sebenar lah. Bukan mukmin yang sebenar, bukan mukminah sungguh. Begitu. Golongan yang ketiga mengatakan, dia kata tak, bukan tak boleh nikah. Penzina lelaki tidak boleh menikah. Mana ni dengan maksud nikah ni dengan makna akad nikah, berkahwin. Tidak boleh menikah ni betul kata dia di suatu ketika dahulu. Ayat ni kata dia ayat hak turun dulu. Pada masa tu mula-mula turun tu, kalau orang lelaki hak molek, hak comel, hak tak ada gapo-gapo ni, dia nak nikah, dia tak boleh nikah dengan hak zina, perempuan berzina. Hak boleh nikah dengan perempuan berzina ialah lelaki yang berzina juga. Begitu juga sebaliknya. Perempuan yang berzina, dia nak nikah dengan orang baik, tak boleh. Kalau dia nak boleh nikah pun, dia kena nikah dengan kaki zina juga, orang penzina juga. Gitu asalnya hukum mula-mula turun kata mereka ini. Lepas tu mari ayat yang lain memansuhkan hak ni. Ayat mana? Wa ankihul ayama minkum. Wa ankihul ayama minkum. Jadi ayat ni menghapuskan hukum. Al-ayama tu mana wanita-wanita, tak kira lah hamba sahaya ke, ataupun orang merdeka ke, janda ke, ataupun anak dara ke, berzina ke, telah berzina ke, tidak pernah berzina ke, boleh berlaku kamu kahwinkan dengan siapa-siapa lah. Dengan orang juruh tak pernah berzina pun boleh juga, sah. Mana dari segi akad nikah tu sah. Tidak kira dari segi molek. Molek tu suku, dari segi sah. Sedangkan dulu tak sah, tak boleh. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, pada ketika tu diharamkan suatu ketika dahulu. Lepas tu dibenarkan. Mana boleh. Kalau seseorang tu dia berzina dengan seorang perempuan, mana dia telah sama-sama berzina lah. Lepas tu dia nak nikah dengan hak tu, boleh juga. Ataupun orang lain, orang tu kaki berzina juga, nak menikah dengan hak telah berzina dengan dia, saya nak nikah, nak buat bini, boleh juga. Ataupun orang lain tu tak pernah berzina, orang juru, orang molek, dia nak menikah dengan perempuan yang telah berzina dengan satu orang tadi, boleh juga. Dari segi hukumnya, hak kemudian boleh berlaku berdasarkan wa ankihul ayama minkum. Dan berdasarkan ayat wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Itu pegangan ulama ramai ni hak pegang lagu ni. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, selain daripada hak dia sebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan panjang lagi tu hak diharamkan kepada lelaki berkahwin, mak, anak tiri, anak saudara, mak saudara, sebut belakang. Selain daripada itu dihalalkan kepada kamu, maknanya boleh menikah. Dia tak ada ayat situ. Berzina tak boleh. Orang yang berzina tak boleh. Apa dia tidak halal kamu nikahi. Dia tak ada kata. Sama ada kepada lelaki atau kepada perempuan, kau tak ada kata. Jadi ini menunjukkan boleh nikah. Hak kata tak boleh ni suatu ketika dahulu. Ini satu pendapat. Satu pendapat. Tetapi yang keempatnya, ada juga yang mengatakan memang tak boleh. Siapa kena ni pun tidak masuk hak ni. Termasuk yang berkata gini ialah Imam Ahmad, Ibnul Qayyim, dan ramai lagi yang lain. Dia kata memang tak boleh. Kalau kita tahu itu perempuan berzina, apalagi kalau tahu maklum dia tu ada anak dah kau, misalnya anak zina, kita tahu dalam keadaan tak boleh, haram. Haram, dosa. Menikah dengan orang berzina, dosa. Begitu. Tapi kalau dia tu berzina juga, baru boleh. Dia tu pernah berzina juga, baru boleh. Ada juga ulama yang mengatakan, tapi kalau bertaubat boleh. Dulu dia berzina, perempuan tu, lepas tu dia bertaubat, dia berhenti, dia tak sih. Walaupun dia jadi pelacur pun dulu, boleh nikah. Sebab apa? Dia bertaubat dah. Jadi bertaubat tu jadi gugur dah. Berlaku dosa-dosa dia tu, kira lepas dah tu. Jadi tak apa, boleh menikah. Tapi kalau tidak bertaubat, tak boleh. Begitu juga sebaliknya perempuan, kalau tahu lelaki tu kaki berzina,
dengan sengaja, dia tahu dia tak boleh menikah. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya dia kata, kalau dia kata boleh orang berzina lelaki boleh menikah dengan penzina perempuan, atau sebaliknya. Kalau dia kata boleh, sedangkan Tuhan kata tak boleh. Kalau dia kata halal, sedangkan Tuhan kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dia jadi kafir kata dia. Tak boleh. Itu pendapat yang keempat. Jadi ada beberapa pendapat di sini. Tetapi jumhur ulama mengatakan, kita ambil ayat yang pertama tadi, iaitu ayat ni berhubung dengan peristiwa zaman Nabi dulu. Ketika tu ramai lagi tidak tahu, tidak jelas lagi, tidak putus lagi hukum boleh menikah dengan orang-orang kafir ni, orang musyrik ni. Tidak jelas. Ketika itulah awak tanyanya. Jadi ketika tu tadi ayat ni turun nak cerita orang Islam walaupun dia berzina, walaupun dia melakukan dosa besar, dia tak boleh nikah dengan orang kafir. Jadi orang kafir hak musyrikah tadi, dia ada sifat tu. Selain daripada kafir, dia tu berzina. Kalau tak ada sifat berzina tu pun tak boleh juga, sebab dia musyrikah. Hak tu hak moleknya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi larangan di sini, larangan dengan makna gapo, dengan makna haram ke dengan makna dzab, dengan makna celaan, dengan makna tak molek, tak comel. Kebanyakan ulama faham dengan makna tak molek, tak comel, tidak digalakkan, tidak sayogianya kita menikah. Bukan makna tak sah, bukan makna haram. Kalau kata haram pun dia ada lagi, tidak semestinya benar haram ini tak sah, kecuali bagi ulama yang mengatakan kalau haram maknanya tak sah, tak boleh kita buat. Dia ada dua pula pendapat situ. Ada yang mengatakan walaupun haram tapi sah nikah tu. Jumhur ulama mengatakan hak ni, kata larangan apa ni, ini sebagai celaan lah, bukan sebagai haram. Di antara yang berpendapat begini, yang kata boleh sah nikah tu, sama ada lelaki atau perempuan yang berzina, sama-sama berzina atau tidak berzina, salah seorangnya sah nikah, ialah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Sa'id bin Musayyab, Urwah, Zuhri, Malik, Syafi'i, Rabi'ah, Abi Thawr, dan ramai lagi tokoh-tokoh ulama. Mereka mengatakan tidak haram perempuan itu kepada orang yang berzina dengannya. Maknanya seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, pada itu dia nak menikah, boleh, tidak haram. Ataupun orang lain nak menikah pun tidak haram, boleh, sah nikah. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Seperti kita sebut tadi. Itulah pegangan dia. Tapi Hasan Basri kata haram kepada lelaki mengahwini perempuan yang dia berzina dengannya. Hasan Basri kata tak boleh. Kalau seseorang itu telah berzina dengan seorang perempuan, lepas tu dia nak menikah, tak boleh. Dia kata tak boleh. Dia pegang dengan ayat ni lah. Dia pegang dengan ayat ni. Imam Ahmad pula kata, dan Qatadah kata, kecuali kalau bertaubat, tak apa. Ada juga yang mengatakan boleh kalau sama-sama berzina, boleh. Sebab tadi lah, hak tak boleh tu kepada hak tidak berzina. Orang molek, orang Ju, dia nak menikah dengan berzina, tak boleh. Jadi ringkas ceritanya, kalau kita nak buat kesimpulan secara mudahnya, ada 5 pendapat ulama di sini. Yang pertamanya mengatakan ayat ini sudah mansukh. Ayat az-zani la yankihu illa zaniyatan ini sudah mansukh.
Nasikhnya, yang memansuhkannya ialah ayat Quran juga, wa ankihul ayama minkum. Begitu. Jadi berdasarkan pendapat ni, seseorang yang berzina dengan seorang perempuan, dia boleh menikah dengannya kalau dia nak, ataupun orang lain nak menikah boleh. Yang kedua, nikah di sini dengan makna wati ataupun jima. Tidak akan buat kerja lagu ni kecuali orang hak jenis tu. Yang ketiga, azanil majlud la yankihu illa zaniatan majludatan. Penzina lelaki yang telah dihukum, yang telah dikenakan had, disebab hak tu je hak tak boleh menikah, melainkan dengan penzina yang telah disebab. Tak boleh. Kalau hak berzina itu senyap-senyap, tidak masyhur, tidak maklum, hak tu tak apa. Ni yang disebut dalam hadis hak nombor 2 ni, kemudian ni kita baca tadi. Penzina lelaki yang telah disebab tidak boleh menikah, melainkan dengan penzina seumpamanya. Jadi dia kata sebut yang telah disebab tu kira maklum sangat, telah sabit, terbukti dia tu berzina, bukan berdasarkan cakap-cakap orang saja, tidak. Hak lagu tu maksud di sini. Bukan hak orang-orang cakap, orang-orang duk kecek saja, hak tidak jelas. Bukan lagu tu maksudnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat ini berhubung dengan perempuan-perempuan di zaman jahiliyah, yang mana orang lelaki setengah-setengahnya pada masa tu menikah dengan syarat. Dengan syarat apa dia? Kalau hasil perzinaan kamu jadi pelacur tu, hasilnya kamu beri kat aku. Ada dah. Kamu bagi kepada aku. Hak lagu ni. Ni sikap lagu ni, hak lagu ni tak boleh. Hak ni kait dengan jahiliyah dululah. Ataupun kalau orang Islam buat lagu ni tak boleh. Tak boleh. Kalau ada ni setuju lagu ni, memang teruk tu, memang orang panggil penzina lah. Boleh sebut dia tu penzina. Kalau dia tu berzina sekali dan tidak sabit, tak boleh kata dia penzina. Tidak terbukti, kalau kita tak boleh mari saksi, kalau dia tidak mengaku, kalau kita tak boleh kata dia penzina. Kalau kita kata dia penzina, tak boleh mari bukti, kita pula kena sebabnya. Jadi sedangkan dalam ayat ni sebut azani, orang yang berzina, maka sebagai satu nama yang maklum kepada dia tu. Sebab apa? Sebab dia lagu zat ni lah. Dan perempuan itu pun bersedia juga, tak kisah juga, tak apa juga. Hak lagu ni tak boleh. Hak lagu ni lah yang dikatakan azani tadi tu. Dan teruk sangat lah. Bukan nak kata jadi boleh nikah dengan maksud lagu tu, tak apa, dah. Mana teruk sangat lah keadaannya. Yang kelima, ini umum untuk pengharaman perkahwinan zaniyah dengan afif, dan afif dengan zaniyah. Maknanya umum, tidak kata sudah masuk, tak jalan lagi, duduk pakai lagi. Mana kalau orang lelaki yang juru, tak boleh nikah dengan perempuan yang berzina. Begitu juga sebaliknya, kalau perempuan tu juru, dia tak boleh menikah dengan lelaki yang berzina. Jadi tak boleh tu haram, tak sah, tidak molek. Tu ada 3 pula. Tak boleh tu sebagai tidak patut, tidak molek, tidak sayuria. Tak boleh tu haram dia buat lagu tu. Tapi sah akad nikah dia. Sah lagi akad nikah dia tu. Yang ketiganya memang tak sah. Haram tu memberi makna, memberi kesan tidak sah. Tu ada 3 pula pendapat di situ. Jadi inilah dia petik Zamakhsyari dalam Kasyaf. Dia kata nikah dengan orang perempuan yang berzina ni di peringkat awal Islamnya memang diharam, kata. Lepas tu dimansuhkan. Hak mansuhnya ni ayat ni. Kata setengah ulama yang memansuhkannya ialah ijma' ke apa ni. Ini diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab. Tak apalah. Jadi 2 hak terbaiknya, kalau kita tak saya kata ayat ini mansuh supaya Zamakhsyari dan orang lain pun kata juga lagu tu ini mansuh, dimansuhkan di ayat ni. Kalau kita tak saya kata ayat ni dimansuhkan,
maka semua tak adil lah. Dia nak cerita dia tak boleh. Orang Islam nikah dengan orang kafir. Orang Islam ni walaupun dia berzina, dia tak boleh juga nikah dengan orang kafir. Tidak boleh kita kata dia berzina, dia teruk, dia pun berdosa juga, dia pun jahat juga, jadi boleh nikah dengan orang kafir. Tak boleh. Lepas tu orang lelaki Islam ni tak boleh menikah dengan orang kafir saja, semata-mata kafir, walaupun dia tidak berzina. Apalagi kalau dia ada pula sesuatu lagi sifat yang buruk, iaitu dia berzina, seperti yang berlaku di zaman jahiliah dahulu. Lagilah tak boleh. Lagilah tak boleh. Ini menjawab kepada persoalan setengah-setengah sahabat yang duduk muskil. Bolehkah menikah dengan orang kafir? Hak lagu tu sifat. Jadi ayat ni turun, ayatnya orang kafir tak boleh. Apalagi kalau ada sifat tu. Itu yang pertama, paling molek kita pakai. Yang kedua, ni dia nak cerita ni cerita kebiasaan, kesukaan orang. Kesukaan orang, iaitu biasanya. Jadi apa ni, dia apabila dalam tafsir dia bahas, dia banyak bahas tu. Haram ni haram syar'i ke, haram adi ke, haram takwini. Bahas banyak pula lah. Jadi mengikut Ibnul Qayyim, ini haram adi. Satu lagi pendapat dia, iaitu haramnya haram adi. Jadi mengikut kebiasaannya, orang yang nak kenal kepada orang, kita kata contoh yang lain, hak tak pakai tudung, kita kata dia pilih perempuan hak tak pakai tudung, hak janguk tu, dia fikir dia lagu tu juga. Kalau orang jenis beragama, dia tidak akan pilih hak tidak beragama. Kalau dia pilih hak tidak beragama tu, maknanya dia tidak beragama juga. Seperti mana orang yang berzina mudah nak boleh terima, orang lelaki yang berzina mudah nak boleh terima perempuan yang berzina. Bagi dia tak ada masalah sangat, dan dia berasa tidak patut pun dia menyusah-nyusahkan, sebab dia pun teruk juga. Dia begitu. Tetapi kalau orang baik, orang yang suci, orang yang tidak pernah berzina, dia tak boleh terima hak lagu ni. Ini nak rakyat tabiat ataupun jiwa manusia tu, keinginan manusia tu. Apalagi kalau orang Islam, lagilah dia jaga benda ni. Kalau orang kafir pun semua sekali tak suka dia, orang jahat pun dia tak say pada orang jahat. Dia kalau boleh nak orang molek, walaupun dia sendiri jahat, walaupun dia tu sendiri jahat, kalau dia boleh terima juga orang jahat tu sebagai molek, sebagai baik, mana teruk benar. Tak ada langsung nilai kebaikan tu di sisi dia, tak ada. Itu maksudnya. Jadi bukan sini nak rayak hak zina saja, tapi zina tu kemuncak dia. Nak ceritanya sifat-sifat yang lain, seperti dalam hadis sebut tungkahu an-nisa ataupun al-mar'atu li arba'in. Perempuan ini dikahwini kerana 4 perkara. Kerana cantik, kerana ni disebut tu. Jadi hak ni terlibat, semua manusia terlibat, bukan orang Islam saja. Dia nak ayat tabiat manusia, keinginan manusia, kehendak manusia lagu mana. Manusia ni mana-mana pun itulah pilihan dia je, keutamaan bagi dia je waktu. Begitu juga di sini, bukan nak cerita pasal haram atau tidak haram, nak cerita tabiat manusia, keinginan manusia, jiwa manusia tu. Itu pun molek juga kita pakai tu molek, walaupun tidak disebut di sini, tapi di tempat yang lain ada sebut. Di tempat yang lain ada sebut. Ada pun hak kata mansukh tu bagi orang yang terima mansukh tak apalah. Bagi orang yang terima mansukh. Tapi orang yang tidak terima mansukh, lagu mana cara dia menyelesaikan ayat ini? Seperti kita kata tadi lah, dia tafsirkan dengan cara lain. Dan hak tu boleh pakai sampai bila-bila. Tak boleh menikah dengan orang kafir saja sampai bila-bila dah. La tankihul musyrikati hatta yu'min, la tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dalam ayat surah Baqarah tu lebih terang. Hak tu lagi kuat, menguatkan, menunjukkan tak boleh. Dan bukan hak musyrik sajalah, maka kita kata hak musyrik, hak menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain saja, hak tu mana musyriknya. Jadi tidak semestinya kafir ni dia musyrik. Tidak semestinya kafir ni musyrik. Orang komunis, orang sosialis tak save belaka Tuhan, tak ada syirik dia. Dia tak ada sekutukan, dia tidak kata hak ni juga Tuhan, hak ni juga perlu disembah, tak ada. Jadi boleh kalau kita nikah dengan dia? Tak boleh juga.
la tumsiku bi'isamil kawafir. Dalam ayat yang lain pula sebut, jangan kamu pegang, asal makna dia isam ni pergelangan tangan, ataupun isam ni kain kau apa, jangan pegang orang kafir. Maksudnya jangan menikah, tak boleh. Kafir saja pun tak boleh. Musyrikah tak boleh juga. Apalagi kalau ada sifat zina. Bukan hak ni saja. Sifat ni saja kau orang kafir mesti ada ke? Tidak. Ada hak lain-lain lagi, sifat-sifat yang bercanggah dengan Islam, lagilah tak molek. Kita nak menikah dengan dia memang tak boleh dah. Sekarang dia tak boleh, banyak sangat ayat. Selain daripada ayat hak dalam ayat ni, hak tadilah yang dibaca tadi. Jadi hak tu paling molek, kita terima. Adapun kalau orang yang berzina tu lelaki tu ataupun perempuan tu, kalau dia Islam, jumhur ulama mengatakan boleh kita menikah dengannya. Soal tak molek tu soal lain. Lelaki yang berzina dengan seorang perempuan, dia nak menikah dengan perempuan tu kan boleh. Ataupun lelaki lain boleh juga. Itu tidak diharamkan. Yang diharamkan itu ialah nikah dengan orang musyrikah, dengan orang kafir. Hak tu yang diharamkan itu. Bukan diharamkan nikah dengan orang yang berzina. Dengan orang yang berzina masih boleh lagi, walaupun tidak molek. Sebab itu bercanggah dengan sifat semula jadi manusia. Manusia ni kalau dia jahat pun dia nak orang molek. Kalau dia bodoh pun dia nak orang comel. Kalau dia sesak pun dia nak orang kaya. Kalau dia tak ada keturunan, tak ada kedudukan pun dia nak orang ada kedudukan. Itu manusia. Mana tak boleh sabar, dia boleh terima. Hak boleh terima hak lagu tu hak jadi tu jugalah. Tu dia nak ajar. Dia nak pergi situ. Jadi nak mengajar kita supaya tidak pilih hak lagu tu lah. Tapi dari segi hukumnya, apakah tak boleh langsung? Tak. Cuma bagi Imam Ahmad dan orang hak sependapat dengan dia, dia kata tak kira kalau memang lah dalam Islam ni ramai hak zaman sahabat dulu dia pelacur lah, ataupun tidak pelacur pun dia telah berzina. Lepas tu menikah, molek-molek dia menikah dengan orang hak baru Islam, dah tak ada berzina ke apa tu, sah tu. Nabi tak kata ke apa tu. Inilah dalil bolehnya. Jadi Imam Ahmad dan orang-orang yang mengatakan syarat bertaubat tu, dia kata ni bila dia masuk Islam tu dia tak ada buat dah lagu tu, tak cerita dulu. Jadi bila dia bertaubat tak apalah. Hak tak boleh ni kalau tidak bertaubat. Mengikut Imam Ahmad. Tapi kalau mengikut jumhur ulama, kalau tak bertaubat apa boleh. Syarat dia Islam. Kalau selagi dia tidak menganggap halal zina itu, dia Islam lagi. Kecuali kalau dia menganggap zina itu halal, dia tidak Islam. Sebab tidak Islam lah tak boleh tu. Bukan dengan sebab dia berzina. Hak dalam hadis ada sebut la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq wa huwa mu'min. Hak tu maksud mukmin yang sebenarnya. Tidak akan berzina seseorang itu, orang yang berzina itu dalam keadaan dia tu mukmin. Tidak akan mencuri seseorang yang mencuri itu dalam keadaan dia mukmin. Buat khawarij bukan. Inilah menunjukkan orang yang berzina melakukan dosa besar itu tidak mukmin. Dia faham gitu. Tapi ahli sunnah kata tak. Maksudnya iman yang sebenar, yang sepenuh, yang sempurna. Dalam keadaan ada iman yang sempurna, orang tak akan buat benda lagu tu. Hak buat tu Islam nama. Kau mana-mana pun dia Islam juga. Tetapi dia berdosa. Jadi hak lagu ni sah juga walaupun berzina. Ini mengikut jumhur ulama. Mengikut jumhur ulama gitulah. Soal tak kena tak molek itu cerita lain, bab lain. Tak molek ke apa, itu cerita lain. Habislah situ. Lepas tu riwayat daripada Amr bin Shu'aib an Sa'id al-Maqburi. Tadi hak cerita anak tadi yang kita baca saat ni, hak Nabi apa ni kata tak boleh mu tak senikah dengan dia, dah baca ayat ni. Hadisnya mengikut setengah ulama sahih.
mengikut setengah ulama hasan, mengikut setengah ulama dhaif. Pasal apa? Pasal kalau kita perhati dalam sanad dia, Yahya mengambil daripada Ubaidullah bin Al-Akhnas, dia ambil daripada Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddi. Kalau Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddi, mengikut setengah-setengah ulama, riwayat itu dhaif. Paling tinggi hasan kedudukan. Jadi orang hak buat dalil dengan hak ni, hak duduk bahas tadi tu, dari segi hukum kata tak leh lah, tak sah lah gitu gini, kalau dia pakai juga hak ni, sekurang-kurangnya mesti dia kena terima hak ni sebagai hasan, baru boleh. Kalau dia kata dhaif tak boleh. Sebab apa? Sebab ni Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddi, mengikut orang hak tak saya terima tu, dia kata dia ni terima daripada tok dia tu berdasarkan kitab saja, bukan berdasarkan riwayat. Kitab hak ditinggalkan oleh tok dia, boleh ke dia? Boleh ke dia pakai hak tu? Jadi hak lagu ni tak kemah. Sampai ada yang mengatakan dhaif. Jadi kalau kita kata tak boleh menikah dengan makna tak sah, dia tak sifakan lah, sebab tak kemah. Kepada orang ni lah, orang kata dhaif tak sih, sebab tak boleh pakai dah hadis mu tu. Kalau nak ambil hak dalil hak ni tak boleh berlaku, tak boleh pakai berlaku, kecuali kalau kita kata hasan. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan sahih. Itu yang pertama. Yang kedua ni kita jumpa pula Ammar bin Shu'aib, tapi tidak dia meriwayatkan daripada abihi an jaddi, an abihi an jaddi. Tak, sini Ammar bin Shu'aib meriwayatkan daripada Sa'id al-Maqburi, meriwayatkan daripada Sa'id al-Maqburi. Mengikut kebanyakan ulama, kalau Ammar bin Shu'aib ni, kalau dia meriwayatkan daripada orang lain, tidak an abihi an jaddi, sahih. Riwayat dia tu sahih. Kalau hak lain-lain sahih lah, atas dia tu sendiri boleh terima. Hak tak saya terima tadi kalau an abihi an jaddi, sini bukan an abihi an jaddi. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama mengatakan hak kata tak boleh menikah atau tak sah tadi, iaitu hak lagu ni berdasarkan riwayat ni, iaitu azanil majlul, pezina yang telah disebab ataupun yang telah dikenakan hukuman. Mana masyhur dah dia, maklum. Siapa kena sebab hak tu, hak tak bolehnya, atau hak tidak dibenarkan kita menikahnya, maklum dah dia tu. Tapi kalau tidak maklum, hak tu masih boleh lagi. Sebab apa? Hadis yang pertama tadi kata dia tak berapa kuat, kita kena pakai hadis yang pertama tu dengan makna hak yang kedua ni. Itu kata dia. Tapi sebenarnya boleh pakai belakang, boleh pakai belakang. Hak tadi pun kalau kita pakai sepuluh tadi dengan arti tak molek lah. Sebab itu lari daripada tabiat asal manusia tu. Mana kira-kiranya fitrah kita tu sudah tercemar dah juga, kalau kita boleh terima. Dalam keadaan kita ni orang molek nak terima hak tak molek tu, tercemar juga fitrah kita. Kecuali lah kalau dia tu bertaubat, seperti Imam Ahmad kata dia jadi cuci. Tu cerita dulu. Cerita dulu. Hak zaman jahiliah kita kata. Tapi kalau kita sekarang ni tak ada masalah jahiliah gapo, dia sepatutnya ya. Tak ada masalah jahiliah dia. Kalau dia tak tahu, tidak boleh jadi alasan hak tu. Tetap tidak molek. Tidak pezina lelaki tidak boleh, tidak akan dapat mengahwini pezina lelaki yang telah disebab, tidak boleh atau tidak dapat mengahwini kecuali hak seumpama, hak serupa dengan dia. Jadi sebab tadi lah ada hak kata hak ni suatu ketika dahulu, lepas tu hak ni sudah mansuh dah. Suatu ketika dahulu memang lagu ni, lepas tu hak kemudian walaupun orang tu berzina dan dia kena sebab dah, lepas tu dia nak menikah dengan perempuan hak tak ada apa satu molek-molek, afifah kita kata, yang molek-molek boleh sah, tidak ada larangan. Jadi hak ni termasuk dalam hak mansuh, hadis yang sudah mansuh. Ada juga yang mengatakan tidak patut kita bagi, tidak patut, tidak molek, tidak sesuai, tidak kufu untuk kita kahwinkan perempuan yang suci dengan orang lain ni. Dalam Quran pun sebut at-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Adalah al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Maksudnya hak tu
Perempuan jahat sesuai untuk orang lelaki yang jahat. Lelaki yang jahat sesuai untuk perempuan yang jahat. Perempuan yang baik sesuai untuk lelaki. Itu maknanya dia nak ayat kufu, layak, sesuai. Baru jadi molek. Dan hak ni anjuran ni, anjuran untuk kebaikan kita. Selain daripada nak cerita benda tu tak molek, zina tu tak molek, di kita molek-molek apa nak pergi masuk dalam hak tak molek tu. Selain tu nak cerita benda lain, iaitu dia ada unsur irsyadi. Nahi di situ, nahi irsyadi. Larang itu larang untuk kebaikan kita. Sebab itulah ramai orang tak faham, kadang-kadang dia tak kisahlah nikah lagu mana-mana pun. Tidak gitu. Tidak gitu. Kalau orang sudah biasa duduk dengan lelaki berzina sebanyak mana dah, dia menikah dengan kita, biasanya orang biasa makan koksi ni, dia tak suka makan hak tulah. Itu bahaya tu. Jadi ini kata tidak boleh berkahwin kecuali dengan hak berzina tu. Biar pada. Takut-takut apa? Takut-takut kita sendiri pun jadi mendapat kesusahan kemudian hari. Sebab tu ramai orang hak menikah kadang-kadang dia tak kekal. Cuba kita perhati. Menikah dengan setengah-setengah bangsa yang memang hidup bebas. Bila menikah lepas tu cerai, lari. Apa sebab? Inilah Tuhan larang dah ni. Kalau kita tidak kata haram ni dengan makna haram dari segi hukum, mana semua sepatutnya tidak berlaku lagi tu orang Islam. Mana itu semacam tertipu juga tu. Sebab apa? Kita tak faham orang yang sudah berzina ni keadaan dia lagu mana, jiwa dia, perasaan dia lagu mana. Kecuali dia taubat sungguh lah. Hak sebab Imam Ahmad kata tu, kalau bertaubat mungkin lagu lain lah, dia boleh tutup waktu tu. Kalau tidak, dalam keadaan biasa, kita lah yang akan menanggung susah kemudian hari. Jadi baik tak sah menikah dengan hak lagu tu. Walaupun jumhur ulama mengatakan boleh sah, tetapi kena ingat di sebalik perintah Tuhan yang royak lagu ni tu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Orang perempuan pun begitu juga. Jangan kita ingat lelaki ni kalau dia berzina, kadang-kadang kita kata dia taubat dah, dia janji dah tak sih. Dia kata faham nikah dengan kita, boleh jadi dia cari orang lain pula. Mungkin dia biasa gitu. Dia biasa gitu. Dia tak sedap duduk. Ini kan bahaya kepada kita, menggugat rumah tangga kita kemudian hari. Sebenarnya tak sah. Carilah hak paling baik, hak suci, hak tayyibat. Kalau kepada perempuan, tayyibin. Jangan cari hak al-khabithat. Kalau perempuan, jangan cari al-khabithin. Jangan cari hal itu. Sebab apa? Cari penyakit. Orang kata cari penyakit. Lepas tu ni di akhir ni dia kata, qala Abu Ma'mar haddatsana Habib al-Muallim. Dia nak ayat agama. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru. Sebab hak ni dalam Abu Daud, hak ni antara hak seni dia. Kalau dalam Abu Daud, hak ni hak seni dia. Dan kadang-kadang situ payah juga, kadang-kadang tidak payah. Faedah dia nak ayat dari sudut sanad dia beza ke apa-apa, situlah di bawah qala Abu Dawud. Kalau kita mengaji di Pakistan ni, dia ada kitab banyak, beberapa buah kitab ulama-ulama sudah karang dah khusus bincang qala Abu Dawud. Bincang qala Abu Dawud. Supaya juga di sini kan dia ambil daripada Musaddad dan Abu Ma'mar. Dua orang tu guru. Dua orang tu guru. Jadi hak dia kata waqala Abu Ma'mar, dia nak isyarat kepada perbezaan riwayat dua orang tu guru. Beza. Jadi ini menunjukkan Imam Abu Daud ini dhabit, orang panggil. Ada syarat perawi yang sangat istimewa, iaitu dhabit, kemah, dia ingat molek. Kalau dia catat pun dia catat molek. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Walaupun bagi orang ramai benda tu tak penting mana, tetapi bagi orang yang mengaji hadis benda tu penting. Jadi dia nak ceritakan beza di antara lafaz hadis Musaddad dan lafaz hadis
Abu Ma'mar. Jadi dia kata beza di antara lafaz dua orang tu guru ni pada sana pada tiga tempat. Hak ni boleh tengok. Sini ada. Di antara keistimewaan Badlul Majhud yang anda boleh sebut hak ni. Sebab dia tak tinggal. Kalau qala Abu Daud tu dia bincang. Tetapi setengah-setengah syarah Abu Daud tak ada, dia tak cara. Sedangkan di sini letak seni Imam Abu Daud tu dalam ilmu hadisnya. Dia nak ayat beza 3 perkara. Yang pertama, Musaddad, dia kata dalam sanad hadis dia, haddatsana Abdul Warith an Habib dengan sirah an. Sedangkan Abu Ma'mar meriwayatkan daripada Abdul Warith, dia kata haddatsana Habib dengan lafaz tahdits. Cuba kita perhati. Abu Ma'mar kata haddatsana Habib. Tadi an Habib saja. An riwayat secara an-anah. Tapi Abu Ma'mar kata haddatsana. Beza tu. Haddatsana lebih kuat kedudukannya nak banding dengan an. Jadi riwayat Abu Ma'mar kata haddatsana. Riwayat Musaddad, jadi hak Imam Abu Daud buat mari sini ni an ni, jadi dia berdasarkan riwayat Musaddad, bukan berdasarkan riwayat Abu Ma'mar. Kalau riwayat Abu Ma'mar, dia haddatsana Habib dengan sirah tahdits. Itu yang pertama. Yang kedua, Musaddad dalam riwayat dia tak ada sebut lafaz al-muallim, iaitu sifat Habib itu, dia tak ada sebut. Tapi Abu Ma'mar dalam hadis dia ada sebut. Abu Ma'mar kata Habib al-muallim. Habib mana? Habib ni ramai orang nama Habib. Habib mana? Habib al-muallim. Habib guru, Habib cikgu. Itu Habib tu. Sedangkan tadi kan dalam riwayat mula-mula tadi Abdul Warith an Habib, tak ada sebut sifat tu. Al-muallim tu Habib mana? Jadi dalam riwayat Abu Ma'mar dia ada sebut Habib al-muallim. Yang ketiga, Musaddad kata haddatsani Amr bin Shu'aib. Musaddad kata haddatsani Amr bin Shu'aib. Sedangkan Abu Ma'mar kata an Amr bin Shu'aib dengan lafaz an pula di situ. Habib an Amr bin Shu'aib. Tadi kita tengok haddatsani. Haddatsani itu siapa kata? Berdasarkan riwayat Musaddad. Habib kata haddatsani Amr bin Shu'aib, bukan an Amr bin Shu'aib. Itu beza dia. Sebab bezanya kalau riwayat secara an-anah tu kurang kuat lah. Kalau ada perawi itu mudallis, tak boleh pakai lah, jadi dhaif hadis dia pula dengan sebab riwayat dengan an. Tapi kalau haddatsana, walaupun mudallis pun boleh pakai riwayat dia. Kalau tidak teruk sangat lah dia, kalau tidak ada sebab lain, semata-mata riwayat dia tu mudallis, tak apa apabila kita boleh pakai riwayat dia kalau dia sebut haddatsana ataupun haddatsani. Itu beza dia. Itu bezanya di antara dua riwayat ini. Lepas tu babun fil rajul yu'tiqu amatahu thumma yatazawwajuha, tak ada tu. Sekatulah dulu malam ni, wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma